Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama Cigu. Adakah Anda sudah sedia? Oke, jom sama-sama dengan Cigu Anik dalam belajar berapakah ciri-ciri kepribadian usahawan. Kita berkenalan dahulu ya. Apa ciri-ciri kepribadian Anda dipanggil seorang usahawan? Pertama sekali ialah berani mengambil risiko, ada keyakinan untuk menghadapi keadaan ketidakpastian, membuat keputusan dan ambil tindakan untuk memajukan perniagaan. Maksudnya Anda bijak mengurus risiko. Contohnya kalau terbakar, Anda telah mengambil insurans kebakaran perniagaan Anda. Ini menunjukkan Anda sangat bijak mengurus risiko. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Kreatif ialah Anda cipta produk baru. Inovatif ialah Anda mengubah suai produk tersebut. Contoh di sini, inovatif Anda mengubah suai telepon menjadi telepon pintar yang boleh video call dan sebagainya. Ketiga, tabah. Tidak akan jemu, tidak mudah putus asa walaupun perniagaan Anda pada mulanya tidak orang, tapi Anda tetap berusaha berniaga, akhirnya menjadi terkenal di seluruh negara. Keempat, yakin diri dan optimistik, itu berpandangan terbuka terhadap kegagalan. Anggap kegagalan itu sebagai salah satu pengalaman berharga untuk berjaya. Yang keempat ini Anda seorang yang berinisiatif dan sentiasa membangunkan diri. Keenam, komitmen yang tinggi, iaitu keazaman yang tinggi. Ketujuh, pandai mengambil peluang, pandai merebut peluang perniagaan, yaitu yang ke-8, positif untuk berjaya. Fikir positif dapat menyelesaikan masalah Anda. Ke-9, tentu kebolehan menentukan visi dan misi, bijak menentukan hala tuju perniagaan Anda. Ke-10, berani untuk gagal, dan ke-11, semangat berpasukan. Yang ke-12, berdikari, iaitu tidak bergantung pada orang lain. Terakhir ke-13, fleksibel, iaitu Anda mampu menukar cara dan menyesuaikan pendekatan perniagaan dengan keadaan tertentu seperti sekarang, pandemik COVID-19 menjual atas talian. Oke, seterusnya kita akan lihat kekuatan diri usahawan. Sering kali kita lihat usahawan ini ada yang gagal dulu kan, ada yang dia rugi dahulu kemudian dia baru berjaya. Contoh kalau kita ambil di sini usahawan seperti Alif Syukri. Dia mula-mula jual di pasar malam, akhirnya sekarang dia telah menjana legasi perniagaan. So, yang pertama sekali dalam diri kekuatan usahawan ini contohnya kemahiran pembangunan karakter. Kemahiran pembangunan karakter diri ini bermaksud, karakter diri maksudnya apa yang kamu perolehi daripada pengalaman berniaga pada awal dengan cabaran, ini akan memberikan input yang lebih baik dalam menghadapi cabaran akan datang. So, berdasarkan pengalaman ini, Anda boleh membuat keputusan dengan lebih baik, Anda akan mahir berkomunikasi, bekerja dalam kumpulan dan mampu membuat perancangan perniagaan. Nah, ini kemahiran pembangunan karakter diri. Salah satu aspek yang paling utama di sini ialah pengalaman. Semakin lama Anda berkecimpung dalam dunia perniagaan, Anda semakin mahir dalam perniagaan. Bijak memilih, contohnya pelaburan mana yang perlu Anda ikut, produk mana yang perlu Anda jual, sebab Anda telah mempunyai pengalaman produk bagaimana yang diminati oleh pelanggan. Nah, ini contohnya. Anda tahu bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, ini kemahiran pembangunan karakter diri. Yang kedua ialah fokus tenaga dan tumpuan. Fokus tenaga dan tumpuan, yaitu Anda mampu memberi fokus dan merealisasikan sesebuah perniagaan. Di sini Anda bijak menetapkan visi dan misi perniagaan. Contoh visinya ialah Anda mahu menjadikan kedai gunting rambut Anda itu menjadi terkenal di daerah Kota Marudu dalam tempoh 5 tahun. So, Anda fokus kepada visi dan misi ini untuk memastikan perniagaan kedai gunting rambut Anda itu berjaya menjadi terkenal dalam tempoh 5 tahun. Nah, ini maksudnya fokus tenaga dan tumpuan. Yang ketiga ialah perhubungan baik dengan pasangan. Ini bukan maksudnya pasangan kekasih ya, ini maksudnya pasangan dalam organisasi perniagaan itu. Contohnya staf Anda, pekerja Anda, rakan kongsi perniagaan. Jadi di sini perhubungan yang baik ini membolehkan perniagaan itu berjalan dengan baik. Sebabnya di sini majikan menjaga hubungan komunikasi dengan pekerja. Contohnya kamu membina hubungan yang positif di sini. Tidak memarahi pekerja sesuka hati, tetapi mengambil tahu apa yang berlaku dalam masalah pekerja. So, ini akan memberikan input yang baik kepada pekerja. Mereka bekerja dengan baik, menjalankan perniagaan dengan sistematik. So, pengurusan akan lebih baik. Nah, ini contoh dia.
Yang keempat ialah keupayaan membina jenama. Contoh macam Adidas, kita tahu kan, KFC. Sebut saja KFC, kita akan tahu. Ini maksudnya keupayaan membina jenama. Orang akan kenal dengan menyebut nama kedai tersebut atau perkhidmatan tersebut. Contohnya AirAsia. Orang tahu sebab AirAsia ialah tambang murah. Hal ini akan memberi jenama yang kukuh dan meyakinkan lebih ramai pengguna untuk memilih produk tersebut. Usahawan juga akan berusaha memastikan kualiti barang dan perkhidmatan demi mengekalkan nama baik jenama. Biasanya jenama yang terbaik ini dia menjadi pilihan ramai. Yang terakhir, yang kelima, ciri kekuatan diri usahawan ialah mampu menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. Jangan kita sangka api yang kecil itu adalah kawan. Tapi bila dia besar, dia menjadi lawan kan. So, pastikan masalah kecil ini diatasi oleh usahawan secepat mungkin bagi mengelakkan situasi yang boleh merugikan usahawan. Contoh masalah kecil di sini ialah mungkin staf bawahan, terutama di bahagian keuangan, berlaku sedikit kesilapan perekodan keuangan. Ini perlu diatasi lebih awal. Walaupun dia nampak kecil, tersalah masuk dalam akaun ke, ini akan menjadi perkara besar apabila berlarutan. Ini akan merugikan pengurusan keuangan. So, perkara kecil seperti ini pun perlu diberi penekanan supaya tidak memberi impak yang besar dalam perniagaan. So, okey, itu adalah 5 kekuatan diri usahawan. So, kita akan lihat pula apa kelebihan menjadi usahawan. Yang pertama iaitu kepada diri sendiri. Usahawan ini akan lebih berfikiran positif, berdisiplin, bebas memberikan idea dan cekap mengurus masa. Yang kedua ialah lebih bersikap berdikari kerana dia perlu fokus dalam perniagaan dan perlu berusaha sendiri tanpa asyik meminta bantuan daripada orang lain. Yang ketiga, kelebihan menjadi usahawan ini ialah hasil keuntungan itu akan menjadi sumber pendapatan kepada diri dan keluarga. So, ini akan meningkatkan tahap pendapatan keluarga. Okey, hasil daripada keuntungan. Mungkin anda mula-mula beli kereta kancil. So, apabila semakin besar pendapatan perniagaan, boleh beli kereta yang besar. Contohnya kereta yang lebih mewah sedikit, Pesona contohnya. Okey. Yang kedua, dari segi kelebihan menjadi usahawan untuk keluarga pula. Keluarga yang pertama sekali ialah mampu membuka peluang perniagaan baru. Yang kedua, kelebihan perniagaan ini, sekiranya kamu ada perniagaan yang sangat maju, bolehlah diwarisi kepada anak ataupun keluarga yang lain. Itu kelebihan perniagaan dapat diwarisi ke generasi lain. Okey, kepada anak kemudian kepada cucu contohnya. Yang ketiga, dapat memupuk minat untuk menjadi usahawan. Nah, ini kepentingan kelebihan jadi seorang usahawan. Okey, seterusnya ialah kelebihan menjadi usahawan kepada masyarakat. Yang pertama sekali ialah memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Yang kedua, memberikan pelbagai produk dan perkhidmatan. Maksudnya, kita boleh menjual lebih daripada satu produk yang berasaskan ayam. Contohnya KFC, McD, Mary Brown. Produknya ayam kan, tetapi memberikan pelbagai perisa ataupun cita rasa kepada pelanggan. Yang ketiga, memberikan peluang pekerjaan. Hasil daripada perniagaan yang dibuka oleh usahawan ini akan memberikan banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat. Ini akan mengurangkan masalah pengangguran. Yang keempat, mengurangkan kadar jenayah. Ini bermaksud apabila penduduk mempunyai pendapatan yang baik, taraf hidup yang lebih baik, ini akan mengurangkan risiko kadar jenayah untuk mengelakkan daripada masyarakat terpaksa mencuri atau melakukan jenayah untuk meneruskan kehidupan. So, dengan adanya taraf kehidupan tahap yang lebih baik yang disediakan oleh usahawan, ini akan mengurangkan kadar jenayah. Itu maksudnya. Okey, seterusnya kepada negara. Pertama sekali, mampu memperkenalkan produk tempatan ke luar negara. Kalau sebelum ini, contohnya ikan masin daerah Kota Marudu hanya dikenali di negeri Sabah. Tetapi apabila kita telah mencipta satu produk itu dengan lebih baik dan boleh dikembangkan ke luar negara, maka produk itu akan boleh dijual ke luar negara dan memperkenalkan produk tempatan kepada pihak luar. Yang kedua, mewujudkan kerjasama serantau. Ini bermaksud adanya hubungan ekonomi atau diplomatik dengan negara seperti Indonesia, Singapura, China dan sebagainya. Okey. Yang ketiga, mewujudkan aliran masuk modal
asing. Semakin ramai pelabur yang datang ke negara kita untuk melabur, ini akan meningkatkan aliran wang masuk ke dalam negara kita. Ini secara tidak langsung akan membantu meningkatkan pendapatan negara. Ini kelebihan usahawan, okey. Jadi cikgu harap anda boleh lihat ada 4 kelebihan usahawan, iaitu kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Sepentingnya usahawan ini dalam setiap negara kerana sumbangan yang begitu besar kepada sesebuah negara. Okey, jadi kalau ada yang berminat menjadi usahawan, teruskan usaha anda. Sebenarnya lepas SPM ni tidak semestinya kita bekerja dengan orang lain. Kita boleh sendiri menjual. Kalau diri sendiri, kalau kamu biasa jual pisang goreng permulaan untuk menjana pengalaman, teruskan, jangan malu-malu. Okey, sebab usahawan ini adalah satu ejen yang sangat penting dalam mencorak ekonomi negara dan membolehkan masyarakat mendapat peluang pekerjaan hasil daripada perniagaan yang dibuka. Okey, itu adalah kelebihan usahawan. Okey. Seterusnya katakan lihat 7 faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan. Okey, kalau yang mengantuk tu berdiri sekejap, angkat tangan, okey, stretching lah. Okey, sebelum kita mula, apakah 7 faktor? Yang pertama sekali ialah modal. Modal digunakan untuk memulakan perniagaan. Ingat, modal bukan dalam bentuk wang tunai sahaja tetapi juga alatan ataupun stok. Jika modal yang kita perlukan tidak cukup, bolehlah kita dapatkan bantuan pembiayaan daripada MARA ataupun tekun ataupun bank lah, Maybank, BSN, Agrobank. Ini boleh membantu kita untuk mendapatkan modal tambahan sekiranya kita tidak mencukupi wang. Yang kedua, kemahiran. Kemahiran keusahawanan ini sangat penting, contohnya aspek pemasaran, keuangan, untuk kita meluaskan lagi rangkaian perniagaan. Okey, dan ini akan membantu kita mengukuhkan keuangan apabila kita mahir dalam pengurusan keuangan. So ini akan membantu kita mengekalkan prestasi perniagaan yang lebih baik. Yang ketiga, lokasi yang sesuai. Jangan kita main hentam saja jual atas bukit yang tidak orang. Okey, kita perlu lokasi yang sesuai untuk apa? Untuk meningkatkan potensi keuntungan. Okey, ada 4 ciri lokasi yang mesti kita lihat, iaitu tumpuan ramai, dekat dengan pelanggan dan pembekal. Dekat dengan pembekal ini supaya kita jimat kos untuk mendapatkan bekalan mentah. Okey, yang ketiga, kemudahan infrastruktur. Mestilah ada jalan raya untuk dihubungi, ada sumber air yang baik, ada bekalan elektrik yang baik. Okey, yang keempat, mudah dikunjungi. Maksudnya mudah dikunjungi ini ialah senang orang mau pergi dengan menggunakan kenderaan, ataupun tak perlu kenderaan sudah boleh dikunjungi. Kawasan-kawasan yang menjadi lokasi yang sesuai untuk memulakan perniagaan. Keempat, stok. Kenapa kita mesti ada stok? Okey, stok ada 2, iaitu stok bergerak pantas dan stok bergerak perlahan. Okey, untuk stok bergerak pantas, ia biasanya dijual dengan cepat, barangan harian, berisiko rendah, tapi permintaannya sangat tinggi seperti sayuran, ikan dan daging. Stok bergerak perlahan pula biasanya dijual lebih lambat seperti barangan perabot, mewah, berisiko tinggi kerana permintaan yang rendah. Contohnya lah, kalau orang sudah beli kereta hari ini, esok dia tidak akan beli lagi kan. So itu sebab dia punya masa untuk dijual itu agak lambat dengan berbanding stok bergerak pantas. Okey. Yang kelima, latihan. Usahawan perlukan latihan bagi memberi dorongan supaya dia boleh memulakan perniagaan, tahu membuat rancangan perniagaan. Contohnya kalau seorang usahawan dia tidak tahu buat rancangan perniagaan, maka dia perlu belajar. Rancangan perniagaan ini penting untuk kita memohon pembiayaan pinjaman, dan juga boleh memotivasikan diri usahawan untuk memajukan perniagaan. Dapat menerapkan etika perniagaan hasil daripada latihan yang dipelajari dan tahu berkaitan dengan perkembangan IT. Sebab itu penting ya. Okey, yang keenam ialah aspek pemasaran. Pemasaran adalah satu kaedah berkesan untuk menyalurkan barang dan perkhidmatan kepada pelanggan. Kalau tidak pemasaran, anda tidak akan tahu apakah produk baharu yang ada di pasaran. So kita perlu bagi tahu orang apakah produk yang kita ada untuk
jual. So, apa itu pemasaran dan tujuan dia adalah untuk meningkatkan jualan dan untung, beri image baharu kepada pengguna, bantu kenalkan produk sedia ada dan barangan sampai kepada pengguna. Contohlah kan kalau di TV kamu tengok iklan KFC, iklan Milo, ini orang akan bagi tahu bahwa produk itu masih ada. Walaupun 10 tahun, 20 tahun, itulah pentingnya kita adakan pemasaran supaya membantu kita untuk sampai kepada pelanggan bahwa produk itu masih ada di pasaran. Okey. Apakah itu campuran pemasaran? Ada 4P. Cikgu ringkaskan 4P. P yang pertama ialah produk, iaitu barang atau perkhidmatan. P yang kedua ialah tempat atau place atau agihan, strategi tempat atau saluran agihan. Saluran agihan ni macam daripada pengeluar terus kepada pengguna. Okay, itu contohnya secara langsung. P yang ketiga ialah price, harga. Okay, apabila kita menentukan harga barangan kita, pastikan harga yang diletakkan itu telah mengambil kira semua kos. Okay. Yang keempat ialah promosi ataupun P-nya dalam bahasa Inggeris promotion. So, promosi ini penting untuk kita memujuk dan memberitahu pelanggan bahawa produk kita ada di pasaran, apa kelebihan produk kita. So, 4P ini sangat penting dalam elemen pemasaran untuk memastikan produk kita mendapat untung dan juga meningkatkan jualan. So, dalam peperiksaan apabila ditanya apa itu 4P atau elemen pemasaran atau campuran pemasaran, ini 4P ya, yang perlu Anda huraikan. Sebab empat perkara ini membantu meningkatkan keuntungan dan juga jualan satu produk atau perkhidmatan. Okey. Thank you untuk yang ini. Okey, ada sudah yang mengantuk nih kan? Okey, geleng-geleng kepala, pegang pinggang. Kita akan tengok pula kelebihan berniaga. Okey, pertama sekali ialah matlamat peribadi. Kalau kita pilih berniaga ini sebagai satu kerja ialah, so mungkin selepas 5 tahun anda mahu memiliki rumah besar, kenderaan besar. Jadi bila anda ada matlamat peribadi, anda perlu berusaha, anda perlu ada ciri-ciri kepribadian usahawan seperti berani mengambil risiko untuk berjaya. Okey, ini adalah matlamat peribadi. Yang kedua, objektif perniagaan. Okey, objektif perniagaan ini ialah biasanya dalam perniagaan, kenapa perniagaan itu wujud? Kerana usahawan mahu menyediakan barangan keperluan atau barangan perkhidmatan yang menjadi keperluan dan kehendak masyarakat. So, ini akan membolehkan masyarakat mendapat peluang untuk memilih pelbagai jenis produk yang dihasilkan oleh usahawan. Hasil daripada produk ini yang pelbagai, maka pengguna boleh mendapatkan sudut pandang yang berbeza, memiliki produk yang berbeza dalam perniagaan. Okey. Dan yang terakhir ialah keberuntungan perniagaan. Keberuntungan perniagaan ini penting sebab itu dalam perniagaan kita seringkali diajar bagaimana untuk mencana pendapatan. Sebab apabila sesebuah perniagaan itu untung, dia akan memberi pulangan yang sangat besar dan memberikan kelebihan kepada perniagaan, sama ada untuk membesarkan perniagaan atau untuk melebarkan sayap perniagaan. So, kita akan lihat apakah 5 keberuntungan perniagaan. Okey, yang pertama sekali ialah mendapatkan sumber manusia yang berpengalaman dan pakar. Ini juga salah satu keuntungan perniagaan. Okey, apabila ada pekerja yang mempunyai pengalaman atau usahawan yang berpengalaman dan pakar dalam penghasilan vaksin contohnya. Sebab sekarang ini kita berhadapan dengan masalah COVID-19 kan. Kalau negara kita memiliki kepakaran dalam menghasilkan vaksin, kita akan jimat dari aspek kos penghasilan. Tak perlu membeli daripada luar negara. Ini semakin banyak usahawan di negara kita, kita akan memiliki masyarakat yang berpengalaman dan sumber manusia yang pakar dalam sesuatu aspek perniagaan. Okey. Yang kedua, meluaskan pasaran. Macam cikgu cakap tadi, apabila kita menjana keuntungan yang besar dalam perniagaan, kita boleh meluaskan pasaran. Mula-mula kita menjual mungkin hanya dalam negara. Selepas 5 tahun kita punya perniagaan memiliki keuntungan sehingga 1 bilion ringgit.
So kita mau buka cawangan, mungkin kamu telah menjual ikan masin kan? Yes, memulai di pasaran Malaysia. So kamu boleh jual ke peringkat luar negara ikan masin itu. So ini akan mampu meluaskan pasaran. Yang penting syarikat mendapat keuntungan yang besar. Yang ketiga, memantapkan image perniagaan. Apabila sebuah perniagaan itu menjana keuntungan yang besar, biasanya pelanggan akan melihat perniagaan itu adalah perniagaan yang terbaik. So ini akan membantu memantapkan perniagaan. Apabila perniagaan itu sentiasa menjana keuntungan setiap tahun, so pengguna akan yakin dan akan ingat produk ataupun syarikat tersebut. Yang keempat, hasil daripada keuntungan juga, syarikat ataupun organisasi yang berjaya ini akan mampu melaksanakan tanggungjawab sosial. Contoh tanggungjawab sosial ialah membantu mendirikan asrama percuma untuk pelajar sekolah. Contoh kalau di daerah Kota Marudu, Astro telah membantu menyediakan asrama percuma kepada pelajar di pedalaman, yaitu di SK Magandai Kota Marudu. So ini akan memberikan faedah yang besar kepada masyarakat sekiranya syarikat ataupun organisasi menjana keuntungan. Yang kelima, penggunaan teknologi yang terkini. Usahawan biasanya apabila mereka terlibat dalam dunia perniagaan, secara tidak langsung teknologi juga seiring dengan perniagaan. So ini akan menggalakkan penggunaan peralatan teknologi terkini seperti laptop, komputer, telefon pintar dan sebagainya. Oke, jadi itu saja hari ini. Kalau Anda bosan dengar lagu sekejap, sambung balikan. So ini adalah topik yang kita akan bincang pada hari ini. Kalau ada soalan, just tulis di ruangan komen. Thank you.